Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aminatul Ardini binti Ahmad Zainuddin. Nombor matrik 4200038313. Hari ini saya akan membentangkan tajuk iaitu pemikiran didaktif dan induktif. Yang pertama adalah pemikiran didaktif. Pemikiran didaktif ini adalah suatu proses pemikiran daripada yang umum kepada yang khusus. Maksudnya di sini adalah kita berfikir dan juga membuat hujah secara daripada perkara yang umum kepada perkara yang khusus. Contohnya adalah semua manusia memerlukan oksigen. Alia adalah seorang manusia. Oleh itu, Alia memerlukan oksigen untuk bernafas. Daripada ayat ini kita boleh lihat semua manusia itu adalah umum, Alia pula adalah khusus. Jadi ayat ini dibuat daripada perkara yang umum kepada perkara yang khusus. Pemikiran didaktif ini juga merupakan satu proses menyatakan kesimpulan daripada yang umum kepada yang khusus. Ia juga mempunyai kaitan rapat dengan logik klasik Aristotle. Logik klasik ini berasaskan daripada teori Renaissance dan juga Enlightenment yang dipelopori oleh tokoh Greek purba seperti Plato dan juga Aristotle. Hujah daripada pemikiran didaktif ini juga melibatkan prinsip, bukti dan juga fakta. Premis dan kesimpulan bagi pemikiran didaktif ni juga hendaklah sama ada kedua-duanya benar ataupun kedua-duanya palsu. Ini adalah antara contoh-contoh hujah untuk pemikiran didaktif. Yang pertama, semua orang boleh berfikir. Nabil ialah orang. Oleh itu, Nabil boleh berfikir. Yang kedua, semua organisma memiliki sel. Manusia adalah organisma. Oleh itu, manusia memiliki sel. Dan yang ketiga, pelajar sekolah A telah dikategorikan sebagai pelajar cemerlang, maka pemerhatian dilakukan untuk melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan kecemerlangan tersebut seperti cara belajar, pembahagian masa dan sebagainya. Seterusnya adalah pemikiran induktif. Pemikiran induktif pula adalah satu proses pemikiran daripada perkara yang khusus kepada perkara yang umum. Jadi, proses ini adalah berlawanan daripada proses pemikiran induktif. Contoh hujah untuk pemikiran induktif pula adalah gagak itu berwarna hitam, maka semua gagak berwarna hitam. Jadi, di sini kita boleh lihat ayat ini dibuat daripada yang khusus kepada yang umum. Pemikiran induktif ini juga dikenali sebagai kaedah Bacon kerana ia dipelopori oleh Francis Bacon. Ia juga mempunyai kaitan rapat dengan logik moden yang berasaskan teori modernism dan juga postmodernism. Selain itu, dalam hujah pemikiran induktif ini juga, salah satu daripada penyataan tersebut iaitu sama ada premis ataupun kesimpulannya boleh jadi benar ataupun palsu. Antara contoh-contoh hujah untuk pemikiran induktif adalah yang pertama, setelah mengamati bahawa pohon-pohon, bakteria, laut, lalat, buah dan manusia memiliki sel, maka dapat disimpulkan bahawa semua organisma memiliki sel. Dan yang kedua, setiap kali dilakukan pemerhatian, didapati lebih banyak pelajar yang aktif belajar pada waktu pagi. Maka kesimpulannya, pelajar memang suka belajar pada waktu pagi. Seterusnya adalah jenis-jenis hujahan. Hujahan ni adalah merupakan satu set kenyataan di mana kesimpulan ditentukan oleh premisnya dan diakhiri dengan kesimpulan pada bahagian akhirnya. Hujahan dibahagikan kepada dua, iaitu hujahan yang baik dan hujahan yang tidak baik. Untuk hujahan yang baik adalah kesimpulannya ditentukan oleh premis-premisnya. Contohnya adalah premis 1, semua manisan adalah manis. Premis yang kedua, coklat adalah manisan. Jadi untuk kesimpulan dia, oleh itu coklat adalah manis. Yang seterusnya adalah hujahan yang tidak baik. Hujahan yang tidak baik ni kesimpulan dia tidak semestinya ditentukan oleh premis-premisnya. Contohnya adalah premis 1, semua rumah adalah bunga. Premis yang kedua, kucing saya ialah rumah. Kesimpulannya, oleh itu kucing saya ialah rumah. Jadi itu adalah antara hujahan yang tidak baik. Jadi secara ringkasnya, sebagai manusia, kita membuat pilihan yang berbeza dalam kehidupan seharian kita berdasarkan kemampuan mental kita. Pandangan-pandangan yang berbeza digunakan untuk menghasilkan
bukti yang meyakinkan yang boleh digunakan untuk membuat keputusan. Dan pada dasarnya ada dua jenis pemikiran yang dipanggil, iaitu pemikiran didaktif dan pemikiran induktif yang dibahas sebelum ini. Walaupun jenis pemikiran ini adalah logik, tetapi dua pemikiran ini berbeza. Pemikiran didaktif sering dipercayai dan berdasarkan premis-premis yang membawa kepada kesimpulan yang realistis. Walau bagaimanapun, pemikiran induktif pula didasarkan pada kesimpulan yang luas yang juga berdasarkan beberapa pemerhatian yang boleh diuji secara saintifik untuk membuktikan kesimpulannya. Selain itu, pemikiran didaktif juga menggunakan kaedah saintifik untuk menguji hipotesis, dan kesimpulan dianggap sebagai hipotesis dalam pemikiran induktif. Jadi sampai di sini saja slide saya. Sekian, terima kasih.